Okey, mari kita tengok bagaimana kita gunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan batu cara. Okey, kita lihat bagaimana kita menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan batu cara. Okey, ini daripada buku teks kamu. Yang ini adalah template pelaporan. Okey. Kita perhatikan dalam fasa 1. Okey, kami tengok buku slide seterusnya. Okey, dalam fasa 1 iaitu fasa analisis masalah, teknik leraian digunakan. Okey, kita tengok dekat template PowerPoint ni, template di Words ni. Okey, jadi kita bahagikan kepada dua. Kita bagikan pada masalah besar dahulu. Apa dia masalah besar dia? Okey, kalau kita tengok daripada buku teks tu, masalah besarnya ialah membina atur cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Okey, jadi dalam soalan kamu, tugasan kamu ialah mengira luas dan perimeter bulatan. Jadi dekat masalah besar sini, kamu perlulah type kat situ. Itu membina atur cara mengira luas dan perimeter bulatan. Okey, mari adjust sikit biar nampak. Boleh besarkan. Okey. Jadi masalah kecil dia, okey, kita tengok dalam buku teks ni tulis kira luas padang bola. Jadi kita nak aplikasikan di dalam soalan kita ialah bulatan. Jadi hak ni kita tukar sajalah. Kira luas bulatan. Yang masalah kecil kedua ialah kira parameter bulatan. Okey, jadi selesai untuk fasa 1 teknik leraian. Okey, sekarang di fasa 2 pula iaitu fasa reka bentuk atur cara. Okey, dalam fasa ni kita tengok dalam buku teks dia tulis teknik pengecapan corak. Okey, di mana ada bahagian kecil tadi dalam kita buat di fasa 1 tu. Okey, masalah bahagian kecil ialah apa masalah kecil dia? Ialah kira luas bulatan. Lepas tu kita kena pasti input yang perlu ada, maksudnya nak dapatkan luas bulatan ni, apa perlu ada, iaitu input adalah jari dan pi. Okey. Dan masalah kedua ialah mengira purata. Kira purata bulatan. Okey, kita tengok masalah kecil kira purata bulatan. Jadi input ialah sama dengan kira luas bulatan. Okey, itu kita dapati dalam teknik pengecapan corak di mana kedua-dua input untuk kira luas dan juga kira bukan kira purata, kira perimeter. Okey, kedua-duanya sama dia punya input. Okey, dalam peniskalaan pula, okey, daripada buku teks kita tengok peniskalaan. Okey, dia kata setelah corak dicamkan, corak ini jadi untuk meninggalkan aspek kurang penting dan memberikan
penekanan terhadap aspek-aspek yang penting. Okey, di situ dah kamu akan dapat formula dia. Okey, di sini kamu kena dapatkan formula dia. Kena type lah situ formula dia macam mana. Okey, yang ni pun sama. Parameter, formula untuk luas bulatan dan juga parameter untuk formula untuk parameter bulatan. Okey, seterusnya ialah pengitlakan. Okay, ni silap sikit ni, patutnya ialah pseudocode. Okey, dalam pengitlakan kamu kena buat pseudocode. Okay. Dalam buku teks memang diterangkan panjang-panjang tu, tapi dalam pelaporan kamu ni teacher nak kamu simpelkan saja, simplifykan dia. Yang ni tuliskan pseudocode, jadi kamu kena buat pseudocode lah seperti dalam buku teks ni. Kalau ada mula, ada tamat, ada masukkan input dan seterusnya ada proses dan juga dia punya output. Okay, untuk catat alih juga sama juga. Okay, kamu kena buat catat alih. Okay, bukan tulis saja catat alih tapi kena buat catat alih. Okay. Kemudian fasa ketiga. Fasa ketiga adalah pengukuran. Okey, dalam pengukuran, masalah besar dia menulis kod bagi input, proses dan output. Jadi kamu tulis di bawah ni masalah besar dia. Menulis kod input, proses dan output. Okey, sama macam dalam teks tu. Tulis di sini. Okey. Kemudian yang pertama ialah bahagian kecil. Kamu typekan bahagian kecil iaitu pengisytiharan, pemboleh ubah dan pemalar. Okey, ayat ni maksudnya kamu tulis ayat dia saja. Okey, ayat dia saja. Kita tak buat lagi dia punya coding apa semua. Okey, seterusnya ialah teknik pengecaman corak. Okey, teknik pengecaman corak ni kamu nyatakan apa persamaan dia. Okey, persamaan dia ialah dia punya pemboleh ubah yang diperlukan di sini ialah panjang, iaitu pemboleh ubahnya ialah jari. Okey, kalau pi itu dipanggil bukan panggil pemboleh ubah tapi dipanggil pemalar. Jadi pemboleh ubahnya adalah jari, kemudian pemalarnya adalah pi. Okey, di sini pemboleh ubah jari, pemalar, pi. Okey. Kemudian perbezaannya ini kamu buatlah macam dalam buku teks tu, nilai luar dan perimeter bulatan. Lepas tu bagi dia punya formula. Okey, dalam formula dia macam mana. Okay, kemudian peniskalaan. Okay, dalam peniskalaan kita tengok jadual dia. Okey, dalam buku teks dia buat dalam bentuk satu bentuk atur cara. Ni dalam buku teks ialah Python ya. Kamu bukan guna Python, kamu guna PHP. Jadi kamu typekan di sini kod input untuk kod untuk input, proses dan juga output dalam PHP. Okey, kemudian kita tengok fasa keempat pula. Fasa pengujian atur cara dan penyapapijatan. Okey, dia ada 3 ralat kat situ. Kita tengok dia punya teknik pertama dia guna ialah teknik leraian. Ni kamu lebih kurang salin je semula dekat sini. Maksudnya masalah besar, menguji atur cara dan pepijat ralat. Lepas tu kamu buat ada berapa tu? Ada 6. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 step. Okey. Kemudian pengecaman corak. Okey. Dalam pengecaman corak, kamu kena berikan contoh paparan mesej dia. Okey, paparan mesej dia untuk ralat tersebut. Ataupun kamu boleh juga berikan contoh
dia punya coding pun boleh. Okey. Boleh tengok coding dia. Coding bersama dengan paparan mesej dia. Okey, hak ni dalam buku teks ialah contoh paparan mesej dalam Python. Okey, dalam Python. Okey, ada yang kamu boleh ikut juga macam tapi ralat masa larian ni kamu tak boleh ikutlah sebab dia lain ya. Tak sama, tak serupa. Ralat masa larian ni kamu boleh bagi contoh di sini. Okey. Contohnya luas sama dengan jari bagi kosong. So paparan dia, paparan ataupun mesej, mesej error dia, mesej ralat cannot divide by 0. Okey, itu contohnya. Okey, yang seterusnya ialah peniskalaan. Okey, peniskalaan ni kamu tengok ayat peniskalaan. Ni saja dan ayat dia. Okey, digunakan untuk semasa penyapujatan. Okey, kemudian sampai habis. Okey, rasa teacher ayat tu saja kamu boleh ambil setakat perangan pertama saja. Maksudnya kita salin semula saja, yakni penerangan saja. Okey. Kemudian yang keempat, pengitlakan. Dia sebenarnya kalau kamu tengok peniskalaan tu dia panjang. Okey. Jadi kita kita ambil just penerangan ni sikit saja. Okey, untuk pengitlakan, kita nyatakan langkah-langkah untuk menguji dan penyahpergiatan. Okey, yang ni teacher bagi dalam kamu secara manual, kamu kena senaraikan ada berapa langkah tu, 1 2 3 4 5, ada 5 langkah. Kamu senaraikan kat sini secara manual. Apa langkah dia? Okey. A apa? Dan B. Okey. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian untuk yang B pun sama, kamu sambunglah tengok dalam buku teks. Okey, ada sama juga ada 5 langkah. Jadi kamu senaraikan 5 langkah tersebut. Okey. Okey, dalam fasa yang terakhir itu fasa kelima, fasa dokumentasi. Okey. Kamu perhatikan dia ada buat masalah besar, sediakan dokumentasi. Bagi kecil dokumen dalaman, bagi kecil dokumen luaran. Okey, yang ni kamu just fill in the blank je, masuk dalam ni berdasarkan dalam buku teks. Okey. Kemudian pengecaman corak pun sama. Pengecaman corak ni teacher bagi dah kamu jawapan, iaitu kita buat ringkasan daripada apa yang diterangkan dalam buku teks. Okey, sama juga dengan teknik peniskalaan. Okey, dan juga 4 pengitlakan. Okey, dalam teknik pengitlakan ni, okey, kita akan kamu perlu buat nanti lepas ni. Okey, bila kamu dah buat projek mini nanti, kamu kena buat yakni dokumen pustaka. Okey. Kemudian ada panduan pengguna dan juga ni panduan pengguna tadi, sambungan dia. Okey, jadi ada 2 perkara tadi. Okey, itu kamu kena buat dalam dokumentasi untuk suatu projek. Okey, jadi saya harap kamu boleh faham apa yang perlu kamu isi dalam template ni.